نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama. Pertamanya saya mohon maaf kepada semua hadirin dan hadirat dan juga penganjur. Kerana tadi saya dah masuk dah dalam Zoom meeting kita ni, tapi entah macam mana saya tak perasan. Saya punya kabel laptop ni dia tercabut. Jadi bateri terus laptop saya ni memang dah tak elok. Jadi memang setiap masa kena pasang kabel. Jadi kabel tu tercabut. Jadi sebab itu dia terus off. Kan? Walaupun 5 minit baru buka, memang bateri ni dah tak okey lah. Okey. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat masuk jugalah. Jadi kita nak sambung kuliah kita ni. Kita nak membicarakan surah yang baru pada kuliah ini, iaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, kalau siapa yang ada buku ataupun tafsir Hamka ni, boleh tengok pada muka surat 237. 237, iaitu surah Al-Fajr. Kata Hamka, surah ini terdiri atas 30 ayat, yang mana ia termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah, yakni surah-surah yang Allah Ta'ala turunkan sebelum daripada peristiwa hijrah. Diturunkan sesurah surah Al-Lail. Nama Al-Fajr diambil daripada kata Al-Fajr, yang merupakan perkataan yang pertama bagi ayat pertama dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ayat pertama sehingga ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Fajr bersumpah dengan Al-Fajr. Kata Hamka, ayat yang pertama Allah bersumpah dengan Al-Fajr. Bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran, bila Allah Taala sumpah di dalam Al-Quran, kata Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab dia At-Tafsirul Kabir, dia menyatakan bila Allah Taala sumpah dengan mana-mana makhluk dalam Al-Quran, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua saja yang Allah Taala kehendaki daripada makhluknya. Sama ada Allah Ta'ala ingin kita untuk memerhatikan perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam sumpahnya untuk mengambil faedah dari sudut faedah agama ataupun dari sudut faedah manfaat dunia. Bila Allah Ta'ala sumpah aja dengan perkara ataupun dengan makhluk, bila Allah Ta'ala sumpah dengan makhluk, salah satu daripada dua saja. Ataupun mungkin dua-dua. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita ni melihat objek ataupun makhluk yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya, supaya kita dapat
mengekalkan ataupun menetapkan tauhid ataupun untuk mendapat manfaat dunia. Okey, kita tengok. Bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, apa faedah yang kita boleh dapat? Di sini Hamka menyebutkan ayat yang pertama adalah Allah suruh kita memerhatikan fajar, iaitu cahaya matahari yang mulai membayang di sebelah timur kira-kira 1 jam lagi lebih kurang sebelum matahari itu sendiri terbit. Bila sebut tentang fajar, ya, bila sebut tentang fajar, maka fajar ini maknanya satu cahaya yang keluar di kaki langit, di kawasan timur langit, sebelum daripada matahari terbit. Jadi dia orang putih ni kadang-kadang dia silap faham. Bila masuk tang puasa ataupun orang yang bukan Islam lah ya, dia kurang faham sikit. Bila masuk aja bulan puasa, mereka ingat puasa ni bermula daripada terbit matahari sehingga terbenamnya matahari. Terbit matahari mula puasa, terbenam matahari selesai puasa. Sebenarnya tak. Kita bukan puasa ketika terbit matahari. Kita mula berpuasa bila terbit fajar. Apa itu fajar? Fajar ni ada dua. Satu dipanggil sebagai fajar kazib, satu lagi dipanggil sebagai fajar sadiq. Fajar kazib ialah cahaya yang melentang di tengah-tengah langit. Daripada kaki langit, dia panjang ke tengah langit. Kemudian fajar kazib ni fajar dusta. Sebab dia bukan fajar betul. Bila dia terbit saja, fajar kazib ini, dia akan menurun. Cahaya tu akan makin rendah dan dia akan melentang di ufuk. Dia akan melentang di ufuk. Bila melentang di ufuk itulah maksudnya fajar bagi salat subuh telah masuk. Orang yang nak berpuasa wajib memulakan puasanya pada ketika itu. Itu dipanggil fajar sadiq, fajar yang benar, yang mana orang yang nak salat subuh waktu itulah waktu fajar sadiq itu muncul. Jadi kata Hamka, fajar ni ialah cahaya yang terbit kira-kira sejam sebelum daripada matahari terbit. Di waktu itulah kita diwajibkan oleh Tuhan mengerjakan sembahyang subuh. Dan habis pula waktu subuh itu apabila matahari terbit. Jadi waktu fajar ni waktu yang singkat. Terbit je fajar, sejam lepas tu lebih kurang matahari terbit. Habis dah waktu fajar. Baik. Bila Allah Ta'ala kata wal fajr, demi fajar, Allah Ta'ala suruh kita tengok fajar. Tuan-tuan pernah tengok fajar? Kan? Kalau tuan-tuan tak pernah tengok fajar, tuan-tuan kena cari masa. Cari ruang. Cari masa, cari ruang untuk tengok fajar di kaki langit. Biasanya kalau tuan-tuan nak tengok, pergi ke pantai timur lah. Kerana pantai timur ni memang matahari terbit daripada arah pantai, arah laut. So kalau laut tu gelap, kita akan nampak fajar. Tapi kena pastikan laut tu laut lepas lah. Kalau ada pulau depan ni memang kita tak nampak. So kita akan nampak cahaya tu. Ya, wal fajr, demi waktu fajar, demi fajar. Saat fajar menyingsing itulah waktu yang amat penting bagi manusia. Kerana setelah selesai beribadat kepada Tuhan dengan sembahyang subuh, mulailah mereka bergerak menghadapi hari yang mulai siang buat mencari rezeki di bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar kerana ia merupakan permulaan terbitnya cahaya. Sebelum cahaya betul-betul keluar, dia terbit cahaya dulu dekat kaki langit. Cahaya ini orang-orang Islam bangkit. Cahaya ini menyebabkan orang-orang Islam untuk bersedia melaksanakan salat subuh. Bangkit, laksana salat subuh. Jadi orang Islam ni kehidupan dia bermula awal. Ya? Di saat itu pula Allah memberikan modal sehari semalam penuh untuk hari yang baru agar diisi dengan ibadat kepada Allah dan amal saleh. Ini pendapat Hamka lah. Dia kata bila Allah Ta'ala kata wal fajr, maksudnya waktu fajar, iaitu waktu subuh. Bermula terbit cahaya
sehingga terbenam matahari. Ya, ini juga pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas kata yang dimaksudkan dengan al-fajar ialah waktu fajar. Waktu di mana mula terbitnya cahaya. Kerana pada waktu tu manusia mula bangun. Orang Islam bangun untuk mengerjakan ibadat, lepas tu terus pergi bekerja. Bukan hanya manusia, bahkan haiwan juga mula bangkit. Ayam mula berkokok, burung mula bangkit untuk mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Walaupun mereka tak tahu rezeki itu di mana, tetapi keyakinan kepada Allah, tawakal kepada Allah menjadikan manusia yakin yang dia akan mendapat rezeki pada hari itu. Dan kalau kat sini tuan-tuan kita mungkin tak nampak. Tapi kalau dekat negara Arab, kalau dekat Jordan umpamanya, biasanya Jordan ni Arab dia tu Arab yang taklah begitu kasar. Jadi bila Arab dia tak sekuat Arab Mesir lah. Jadi biasanya yang menjadi buruh di Jordan ni Arab Mesir. Badan besar, gagah, kuat, kasar. Jadi Arab Mesir ni akan menjadi pendatang di negara Jordan. Mereka akan buat kerja-kerja kontrak. Mereka akan buat kerja-kerja pembinaan. Bancuh simen, plaster simen, ikat bata dan sebagainya. Jadi dulu kat negara Arab dulu, saya duduk dekat Jordan 8 tahun juga saya duduk di sana. Bila pagi-pagi saya akan nampak orang-orang Arab Mesir ni, mereka akan beratur. Pekerja-pekerja ni akan beratur. Dia akan beratur panjang, kan? Bila dia beratur panjang, tuan-tuan, dia buat apa? Dia tunggu kalau ada orang nak panggil mereka. Dia tunggu kalau ada orang nak panggil dia untuk bagi kerja kat dia pada hari itu. Jadi sebab itu keyakinan mereka kepada rezeki Allah Taala ini, tawakal mereka ya tinggi lagi sebenarnya daripada kita. Mereka sanggup beratur. Panjang beratur. Kalau seorang dipanggil, yang belakang pula punya turn. Tunggu siapa nak panggil. Kan? Ini Arab Mesir. Jadi pandangan pertama yang mengatakan maksud wal fajr ialah waktu fajar. Waktu di mana manusia mula bangkit mencari keredaan Allah dengan bersalat subuh dan mencari rezeki selepas daripada itu. Haiwan-haiwan juga bangkit. Burung umpamanya, dia pun tak tahu rezeki dia datang pada mana. Tapi dia tahu Allah Ta'ala akan memberikan rezeki untuk dia pada hari itu. Kan? Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kamu kena bertawakal kepada Allah. Seperti mana burung bertawakal. Ya? Yaghdu khimasa wa dia panggil apa? Yaruhu khimasa wa yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Dia keluar daripada sarang dalam keadaan lapar, perutnya kosong, dan dia kembali dalam keadaan perutnya penuh. Kembali ke sarangnya balik. Ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bila Allah Taala kata wal fajr, demi waktu fajar, bukan bermakna fajar saja, tapi maksudnya ialah waktu siang keseluruhannya. Waktu siang keseluruhannya. Tapi kenapa disebut al-fajar? Disebut al-fajar kerana siang itu adalah orang kata apa, merangkumi waktu fajar. Fajar itu permulaan kepada siang. Maka sebab itu disebut wal fajar. Kan? Wal fajar. Ada yang bermaksud begitu. Ada yang kata yang dimaksudkan dengan wal fajr, demi fajar, bila Tuhan kata wal fajr, demi fajar, maksudnya ialah salat fajar. Bukan waktu, tapi ibadat salat tu sendiri. Sebab apa ibadat salat tu penting sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengannya? Kerana salat fajar itu adalah salat yang dihadiri oleh malaikat. Quranul Fajr, Quran yang dibaca pada salat fajar ini istimewa lebih sikit pada yang lain. Kerana pada waktu itu terhimpunnya malaikat siang dan malaikat malam berhimpun mendengar bacaan orang-orang yang bersalat pada waktu fajar. Ya. Ada juga sebahagian ulama mengatakan bila Allah Taala bersumpah dengan fajar, dia bukan fajar biasa ni. Ni fajar pada hari raya haji. Buktinya apa? Buktinya lepas itu Allah Taala disebut walayalin ashar. Dan demi malam yang 10. Malam yang 10 tu 10 malam yang awal, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Jadi dah tentulah
Wal fajr ini ialah fajar hari yang ke-10. Fajar hari raya haji. Dah kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan pagi raya haji pula? Kerana kebanyakan ibadah haji, kebanyakan ibadat haji, kalau orang buat haji, dilakukan pada 10 hari bulan. 9 hari bulan tu wukuf di Arafah. Nah, siapa yang buat haji dia tahu. 8 hari bulan, orang-orang yang melaksanakan haji. 8 hari bulan, orang-orang yang melaksanakan haji akan akan pergi ke Mina untuk melaksanakan hari tarwiyah. Untuk melaksanakan hari tarwiyah. Itu kalau siapa yang pergi buat haji lah. Tapi kalau yang buat haji, orang kata apa, package lah. Kalau buat haji, tabung haji, tak pergilah hari tarwiyah ni. Hari tarwiyah ni sunnah. Kerana Nabi SAW pada hari ke-8 Zulhijjah mereka pergi ke Mina untuk bermalam di sana yang dipanggil sebagai hari tarwiyah. Tapi kenapa tabung haji tak buat, Ustaz? Tabung haji yang pergi dengan dia ramai, susah. Dari segi logistik tu susah. Tapi kalau pergi haji package yang sunnah, mereka akan bawa. Kalau saya jadi pembimbing haji, memang kita akan berada di Mina pada hari tarwiyah. Okey. Kemudian pada hari yang ke-9, bila bangkit pagi, hari yang ke-9 kita sembahyang subuh di Mina, kemudian kita akan bergerak. Kita akan bergerak pergi ke Arafah. Kita akan berwukuf, sebelum itulah kita akan bersalat zuhur di Masjid Namirah, iaitu masjid di padang Arafah, kemudian kita akan berwukuf setelah daripada zuhur, kemudian sampailah kita solat jamak di sana, kemudian kita akan duduk di sana sehingga maghrib. Sehingga maghrib. Bila maghrib kita akan pergi ke Muzdalifah. Lepas kita bermalam di Muzdalifah, subuh hari raya haji itu kita akan pergi melontar. Subuh hari raya haji itu kita akan tawaf ifadah. Subuh hari raya haji itu sebelum nak apa? Kita akan melontar jamrah Aqabah, kemudian kita akan tawaf, kemudian kita akan cukur kepala. Itu berlaku pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi sebab itu Tuhan dia kata, kalau ikut pendapat ni lah, dia kata Tuhan bersumpah dengan fajar, iaitu fajar hari raya haji. Kerana kebanyakan amalan-amalan haji, ibadat-ibadat haji berlaku pada 10 hari bulan. Ada juga yang kata, ya, fajar ini bukan fajar hari raya haji, tapi fajar bulan Muharram. Wal fajr maksudnya fajar bulan Muharram. Kenapa fajar bulan Muharram? Dia kata kerana bulan Muharram merupakan awal tahun. Bulan Muharram ni awal tahun. Jadi bila awal tahun, banyak ibadat-ibadat akan berlaku pada tahun tu. Puasanya, hajinya, zakatnya, siapa yang cukup haul akan bayar pada bulan, bermula pada bulan Muharram. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini pendapat-pendapat ulama. Wallahu taala a'lam. Saya berpandangan pendapat yang mengatakan ia adalah waktu fajar itu lebih tepat. Kerana kalau nak kata ia adalah fajar bulan Muharram, nampak tak apa jelas. Nak kata dia fajar hari ke-10 Zulhijjah, tak apa jelas. Yang jelas Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar. Demi waktu fajar. Maksudnya orang yang beriman, hamba Allah yang hakiki, hamba Allah yang menyembah diri pada Allah, yang tidak sombong dengan Allah, walau bagaimana sukar pun keadaan, walau bagaimana berat pun biji mata dia nak diangkat kelopaknya, tetapi dia akan bangkit untuk melaksanakan salat subuh, untuk menyembah dirinya, untuk menjadikan dirinya menyembah kepada Allah, sembah Allah pada waktu orang lain tidur, pada waktu orang lain tengah tarik selimut, dia sanggup bangkit. Ini menunjukkan waktu ini merupakan waktu orang-orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul ikhlas menyembah Allah, bangkit. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata wal fajr, dan demi waktu fajar. Ya? Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Malam yang 10, ulama juga berbeza pendapat. Apa maksud malam yang 10 ni? Walayalin ashar, ada yang kata 10 hari di bulan Muharram.
Kerana apa 10 hari di bulan Muharram? Kerana hari yang ke-10 bulan Muharram itu dia berakhir dengan hari Ashura. Apa itu hari Ashura? Hari Ashura di sisi orang ahli sunnah wal jamaah ialah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel daripada dikejar oleh Firaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, sehingga Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi. Nabi tanya kepada orang Yahudi itu, kenapa kamu puasa pada hari ini? Mereka mengatakan, pada hari ini Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Maka Nabi SAW pun berpuasa. Nabi SAW kata, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak, aku lebih layak dengan Musa berbanding kamu semua. Jadi mereka pun, orang-orang Islam ni pun berpuasa Ashura. Asalnya puasa Ashura ini wajib ke atas orang Islam. Sehinggalah turunnya pensyariatan solat pula. Pensyariatan puasa Ramadan, maka puasa Ashura ini tidak lagi menjadi wajib, ia hanya menjadi sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada yang kata yang dimaksudkan dengan malam yang 10 itu 10 hari malam di bulan Muharram yang diakhiri dengan hari Ashura. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan walayalin ashar, malam yang 10 ini ialah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ada yang kata 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 malam yang terakhir tu? Kerana para ulama mengatakan 10 malam yang terakhir itu merupakan malam yang istimewa. Malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya dengan ibadah. Malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh mengetatkan seluar Nabi. Ketatkan seluar. Maksud ketatkan seluar ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh dalam ibadat sehingga tak ada masa lagi dah bersetubuh dengan isterinya. Nabi akan beriktikaf. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa qama lailahu atau kama qala. Yang bermaksud sehingga apabila Nabi ni, kata Aisyah, Nabi ni bila masuk aja 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi akan mengetatkan kainnya. Mi'zar, Nabi akan ketatkan ikatan kainnya, maksudnya tak ada lagi bersubuh dengan isteri sehingga masuk Syawal. Wa aiqadha ahlahu, Nabi akan kejut isteri-isteri Nabi untuk berqiyam mulai sekali. Wa qama lailahu, dan Nabi ataupun wa ahya lailahu, Nabi akan menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan ni dengan ibadah, itu dengan salat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, menjadi sunnatullah. 10 malam yang terakhir ni menjadi, orang kata apa, bukan 10 malam terakhir. Allah Ta'ala ni apabila menjadikan waktu, menjadikan hari, menjadikan manusia, Allah Ta'ala akan pilih. Dan Allah Ta'ala akan pilih sebahagian manusia, sebahagian hari, sebahagian tempat, sebahagian waktu lebih berkat daripada yang lain. Contohnya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi. Allah Ta'ala menciptakan bumi, Allah Ta'ala menjadikan Mekah dan Madinah sebagai bumi yang berkat berbanding yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air. Dalam banyak-banyak ayat Allah Ta'ala jadikan air Zam-Zam merupakan air yang mulia berbanding air-air yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ataupun mensyariatkan ibadah. Ya, dalam banyak-banyak ibadah Allah Ta'ala jadikan salat merupakan ibadat yang paling mulia setelah syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia
Dan dalam banyak-banyak manusia Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi lebih mulia berbanding manusia biasa. Jadi ini merupakan sunnatullah. Allah Ta'ala menciptakan hari dan Allah Ta'ala menjadikan hari Jumaat merupakan hari yang terbaik berbanding hari-hari yang lain. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan satu-satu perkara sebagai lebih baik daripada yang lain, kebiasaannya Allah Ta'ala menjadikan di hujung tu lebih baik daripada yang awal. Bukan semestinya, tapi kebiasaannya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi-Nabi ini lebih mulia daripada manusia lain. Allah Ta'ala juga menjadikan Nabi yang terakhir itu paling mulia berbanding Nabi-Nabi yang lain. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ya, hari Jumaat merupakan hari yang afdal, merupakan hari raya bagi orang mukmin setiap minggu. Allah Ta'ala jadikan di hujung hari Jumaat, iaitu lepas pada waktu asar, merupakan waktu yang mustajab berdoa. Ya. Itu yang kedua. Kemudian antaranya lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan salat. Allah Ta'ala menjadikan salat sebagai ibadat yang paling mulia. Salat ni dia tak gugur. Bila-bila pun dia tak gugur. Selagi mana manusia tu nama manusia dan dia ada akal, dia memahami arahan, dia ada nyawa, dia wajib untuk melaksanakan salat. Tak kiralah apa keadaan sekalipun. Salat ini mulia. Tetapi hujung-hujung salat lebih berkat, iaitu sebelum memberi salam. Tempat untuk berdoa. Dan waktu sujud. Kenapa sujud? Sebab itu Nabi kata aqrabu ma yakun, manusia ni menjadi paling hampir dengan Tuhan dia waktu dia bersujud, maka hendaklah perbanyakkan doa waktu sujud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala jadikan dalam banyak-banyak bulan yang Allah Ta'ala cipta, bulan Ramadan paling afdal, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan 10 malam yang terakhir lebih baik ataupun lebih berkat daripada awalnya. Maka sebab itu Nabi SAW bersungguh. Dan di akhir Ramadan ni pula, ya, di akhir Ramadan ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan malam Al-Qadar. Seperti mana firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadat pada malam itu, seolah-olah dia telah beribadat lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun dan lebih. Lebih daripada 83 tahun. Kenapa ini merupakan kurniaan Allah Azza wa Jalla kepada kita? Kan? Apa tanda-tanda malam Al-Qadar? Tanda-tandanya ada satu saja, iaitu esok bila matahari terbit, matahari itu kelam. Matahari itu tidak kuat bercahaya. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang tanda-tanda malam Al-Qadar selain daripada itu adalah riwayat yang tidak sahih. Boleh jadi tak nampak pokok sujud? Boleh jadi, tapi tak disebut dalam dalil. Boleh jadi tak air beku? Boleh jadi, tapi tak disebut dalam dalil. Jadi mungkin orang ni dia nampak tanda yang berbeza-beza. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan malam Al-Qadar? Supaya nak menjadikan manusia itu bersungguh dalam mencarinya. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau betul lah kita jumpa malam Al-Qadar, kita disunatkan untuk menyembunyikan sehingga habis Syawal, supaya tidak menjatuhkan semangat orang lain yang tak dapat. Okey, yang tak dapat untuk bersama ataupun yang tak dapat untuk beribadat pada malam tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, malam Al-Qadar ni susah ke nak dapat? Malam Al-Qadar ni sebenarnya tuan-tuan, sesiapa yang beribadat pada malam itu dia dapat, walaupun dia tak tahu itu malam Al-Qadar. Kita baru je lepas Ramadan saja, saya nak cerita sikit sebab bulan puasa ni orang kata apa, dia berulang-ulang, jadi jadikan sebagai ingatan. Malam Al-Qadar dia bukan syarat untuk dapat kelebihan tu kita mesti tahu malam tu malam Al-Qadar. Kalau malam tu kita tak tahu malam Al-Qadar tapi kita tetap beribadat, kita dapat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sesiapa yang bersalat pada malam itu, salat Isyak secara berjamaah,
Salat subuh secara berjemaah hari kemudiannya, iaitu hari esoknya, juga dia dikira telah mendapat habuan pada malam Al-Qadar. Bahkan para ulama mengatakan kalau salat maghrib pada malam itu pun, kan? Sehingga kita salat maghrib pada malam itu pun dianggap kita telah orang kata apa, mencapai malam Al-Qadar kerana kita beribadat dengan ibadat yang wajib. Tapi tak samalah orang yang salat wajib saja pada malam Al-Qadar dengan orang yang salat sunat sekali. Sebab orang yang salat sunat sekali itu dia ada kelebihan lain lah, iaitu dia buat ibadat yang lain. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga yang disebutkan walayalin ashar, 10 dan demi 10 malam. Mereka mengatakan malam ini adalah malam 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah, walayalin ashar, 10 awal Zulhijjah, kerana pada hari tersebut ialah hari orang isi dengan ibadah. Orang isi dengan ibadah. Kalau tengok pada pendapat Hamka, dia cenderung pada pendapat ni. Bila Tuhan bersumpah dengan 10 malam, dia kata malam hari yang awal di bulan Zulhijjah, 10 hari awal. Tengok kata apa kata Hamka. Dia kata menurut suatu riwayat daripada Ibn Abbas dan Mujahid. Ini Mujahid ni bukan Mujahid yang bekas menteri kita. Mujahid ni Mujahid bin Jabr, ulama tafsir. Yang dimaksud dengan malam yang 10 ialah sejak 1 hari bulan Zulhijjah sampai 10 hari bulannya. Kerana sejak tanggal 1 itu adalah persiapan buat mengerjakan haji. Hari ke-8 ialah hari Tarwiyah, saya sebut tadi, hari Tarwiyah. Persiapan berangkat ke Arafah. Hari ke-9 ialah hari wukuf, iaitu berhenti di padang Arafah, yang menjadi pusat inti dari amalan haji itu sendiri. 9 hari bulan tu kalau siapa yang terlepas kira tak ada haji lah untuk dia. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa Nabi sebut haji itu Arafah? Sedangkan banyak lagi amalan lain, melontar, tawaf. Tapi nak bagi tahu Arafah ni paling penting sekali. Sebab dia terikat dengan masa. Jangan terlepas. Baik. Dan setelah selesai wukuf, turun lagi ke Mina dan singgah dulu ke Muzdalifah, berhenti sebentar memilih batu buat melontar jamrah di Mina itu. Selesai melontar Jamratul Aqabah pada hari ke-10 di Mina, dinamailah hari ke-10 itu Yaumun Nahar, iaitu hari menyembelih korban. Dengan demikian pekerjaan haji yang penting telah selesai dikerjakan. Sehingga pada hari itu juga dapat diselesaikan sekaligus tawaf ifadah dan juga sa'i. Sehingga selesai seluruh rukun dan syarat dan wajib haji sehari itu juga. Pendapat Ibn Abbas ini dikuatkan oleh sebuah hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tidak ada hari-hari beramal yang saleh lebih disukai oleh Allah padanya melebihi hari ini, iaitu 10 Zulhijjah. Allah Ta'ala suka kita beramal saleh pada 10 Zulhijjah. Jadi sebab itu para ulama, mereka menggalakkan kita untuk beramal saleh pada 10 hari awal Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah sampailah kepada 10 Zulhijjah. Merupakan waktu-waktu yang elok untuk kita beribadah. Dia tidak ada ibadah yang khusus, tapi kita buatlah apa saja ibadah yang kita mampu. Siapa yang nak bersedekah, pergi bersedekah. Siapa yang nak orang kata apa, banyakkan salat sunat. Siapa yang nak berpuasa sunat, silakan puasa sunat. Kerana pada hari 10 awal Zulhijjah merupakan hari di mana para ulama menyebutkan ia adalah hari yang sangat-sangat baik. Hari yang sangat-sangat afdal. Kalau malam, 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau hari, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Kenapa Ustaz? Wallahu a'lam. Mungkin ia persiapan untuk haji. Orang lain buat haji, kita yang tak buat haji ni pun boleh bersama untuk mendapatkan pahala apabila masuk saja bulan Zulhijjah. Kan bulan tu bulan yang Allah Ta'ala nak kita melakukan kebaikan selain daripada bulan Ramadan. Ya, baik.
Tetapi ada juga tafsiran tentang malam yang 10 itu. Ibn Jarir menerangkan dalam tafsirnya ialah 10 hari bulan Muharram. Ni saya sebut tadi. Ada pendapat yang kata 10 hari bulan Muharram. Dan sebuah lagi tafsir dari Ar-Razi ialah 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kerana Nabi SAW lebih tekun beribadat di malam 10 yang terakhir daripada Ramadan itu. Di seluruh malamnya, baginda lebih banyak bangun dan dibangunnya pula kaum keluarganya. Ini saya sebutkan tadi. Ya? Dan ada pula riwayat mengatakan malam yang 10 ialah 5 malam di awal bulan dan 5 malam di akhir bulan. Kerana di malam-malam begitu lebih banyak gelap malamnya dari terangnya kerana bulan masih kecil. Ada juga yang kata 10 demi 10 malam yang Tuhan sumpah tu 5 hari awal bulan, 5 hari hujung bulan, setiap bulan. Dah kenapa gitu? Sebab malam tu malam yang gelap. Bila gelap ni orang lebih khusyuk sebab bulan tak ada. Saya usah sama je lampu ada zaman dulu lah ni. Ya? Baik. Tafsir-tafsir ni boleh dipakai dan dikenal semua, dia kata. Kerana rahsia yang sebenarnya adalah pada yang mempunyai firman itu sendiri, iaitulah Allah. Kita adalah bolehlah bincang pasal tafsir ni. Kan? Walaupun majoriti ulama kata 10 malam ni, demi malam yang 10 ni ialah malam ataupun hari 10 yang awal di bulan Zulhijjah. Majoriti kata gitulah. Ha? Baik. Tapi Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala kata wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Ulama berbeza pendapat lagi. Apa maksud genap dan apa maksud ganjil? Ada yang kata yang genap itu adalah hari raya haji. Sebab 10 hari bulan kan genap 10. Wal watr, dan ganjil. Demi ganjil itu ialah hari Arafah sebab dia 9. 9 kan ganjil. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang kata wasyafa' demi genap, iaitu 2 hari selepas hari raya haji. Wal watr, iaitu hari yang ketiga selepas daripada 2 hari itu berakhir. Dah kenapa pula wasyafi' wal watr? Kan bila buat haji, orang boleh pilih sama ada nak melontar 2 hari ataupun 3 hari. Dan demi genap kalau dia balik pada hari kedua. Dan demi ganjil kalau dia balik pada hari ketiga. Ada juga yang kata gitu. Ada juga yang kata ganjil itu Adam, genap itu Adam dengan Hawa. Ada juga yang kata tak, ganjil itu Allah, genap itu Adam dan Hawa. Ada yang kata genap itu salat-salat yang genap yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita. Salat-salat genap yang Allah Ta'ala wajibkan. Salat subuh, salat zuhur, salat asar. Ini salat-salat yang genap ni. Salat isya. Tapi ada tak salat-salat yang ganjil? Ada. Salat maghrib umpamanya. Salat witir pun salat yang ganjil. Tapi berbagai-bagai tafsiran. Kata Hamka kata apa? Dia kata segala perhitungan terdiri daripada genap dan ganjil. Semua nombor-nombor ni bila kita nak mula kira, ada genap, ada ganjil. Yang ganjil dicukupkan oleh yang genap. Mujahid mengatakan segala makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala ini adalah genap. Semua makhluk genap. Ada darat, ada laut. Ada jin, ada manusia. Ada matahari, ada bulan. Adanya kufur, adanya iman. Ada bahagia, ada sengsara. Ada petunjuk, ada kesesatan. Ada malam, ada siang. Tafsiran daripada Mujahid ni boleh kita luahkan lagi, kata Hamka. Iaitu ada bumi, ada langit. Ada mula, ada sudah. Ada zahir, ada batin. Ada lelaki, ada perempuan. Kan? Pondan tak ada. Lelaki ada, perempuan ada. Ada saudara, ada saudari. Tak ada saudarai. Ya? Ada pun yang tetap ganjil atau tunggal, tidak ada pasangannya, ialah yang Maha Esa. Yang betul-betul genap, yang betul-betul ganjil, yang hanya Esa, yang hanya satu je. Entiti yang satu yang tidak ada sekutu, hanyalah Allah. Bahkan sesiapa yang menduakan Allah, sesiapa yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah, itu merupakan satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar.
Dialah Allah yang tunggal, yang berdiri dengan sendiri, yang tidak ada bersekutu dengan yang lain, yaitu Allah Tuhan kita. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala itu tunggal. Ibn Jarir, yakni At-Tabari, menjelaskan lagi dalam tafsirnya bahawa Allah telah mengambil sumpah dengan yang genap dan juga dengan yang ganjil. Namun Allah sendiri tidaklah menentukan yang mana genap dan yang mana ganjil. Sebab itu kita kena renung sendiri, kita kena perhati sendiri. Dan boleh juga kita jadikan peringatan Allah tentang genap dan ganjil ini merenungkan betapa pentingnya hisab atau hitungan. Sejak dari hitungan biasa sampai kepada matematik. Kata Hamka, mungkin Allah Ta'ala nak suruh kita ni fikir betapa pentingnya hitungan. Genap dan nombor ganjil. Bahkan teknologi yang ada dalam dunia pada masa ni kebanyakan kiraan. Kan? Kira sebab dia bermula daripada digit. Ya? Kemudian dia kata, dengan ilmu hitung yang tinggi itu sampailah kita kepada kesimpulan bahawa hanya ganjil juga permulaan hitungan. Baik dipandang dari segi ilmu hitung atau dari segi ilmu ukur. Semua bermula dengan satu. Dan satu itu ganjil. Dan pada satu juga penutupnya. Dari satu dimulai dengan satu disudahi. Dia kata, begitu. Ya? Baik. Dan demi malam apabila ia telah berjalan atau telah berlalu, sama sekali bertali dan kemudian matahari terbit dan hari pun mula siang. Akhirnya matahari tenggelam dan malam pun tiba. Bertambah lama, bertambah kelam, bertambah gelap. Bila masuk waktu Isyak, tak ada langsung dah cahaya di langit. Ya, ini merupakan kekuasaan Tuhan yang menjadikan malam itu wujud. Tuan-tuan, malam ni penting. Berehat di waktu malam penting. Bahkan kalau tuan-tuan tengok ada kajian-kajian yang dibuat di negara barat mengkaji tentang negara yang siang itu berterusan bila sampai musim panas. Negara-negara Skandinavia seperti Sweden, seperti Norway, seperti Sweden, Norway, Iceland, ini semua negara-negara yang mempunyai masa bila sampai musim panas, yang mana matahari sentiasa Ili, Ili, Ya. jemaah, boleh dengar ke? Putus. Ustaz disconnect. Sekejap ya. tiba-tiba line putus. Okey. Malam merupakan
waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita sebagai hamba ni berehat. Jadi kalau ada tempat yang tak ada malam tu, mereka stres sebenarnya, penat, ya, kerana malam tak muncul-muncul, ya. Baik. Jadi bila Allah Taala bersumpah dengan malam apabila ia berjalan, malam pula dia tak boleh berterusan terus malam. Kerana kalau malam berterusan, tak ada siang, manusia akan lembab. Dan manusia memerlukan siang untuk bekerja, untuk aktif, dan manusia memerlukan malam untuk berehat. Ya, baik. Berputarlah kata Hamka. Akhirnya dia pun berlalu dan berjalan. Berputarlah roda kehidupan. Berputarlah roda kehidupan dalam putaran bumi mengelilingi matahari, atau matahari menerangi cakrawala atas kehendak Tuhan. Kemudian datanglah ayat 5, menjadi patri dari alam yang telah dijadikan sumpah peringatan oleh Tuhan itu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu merupakan satu sumpah bagi orang yang berakal? Hijr tu masuk berakal. Hijr tu lidhi hijr, bagi orang yang mempunyai akal. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut hijr yang diertikan dengan akal. Sebab erti dari kalimat hijr itu ialah hambat, ikat. Ya? Biasanya orang yang belajar bahasa Arab beritahu hijr penghalang, pengikat. Hambat itu hijr. Sebenarnya akal pun, hijr tu masuk akal kat sini. Akal pun sebenarnya maksud akal tu ikat. Kenapa akal kita ni dipanggil akal, itu pengikat? Kerana akal yang mengikat tindakan kita daripada buat benda bodoh. Akal kawal. Seperti mana kita ikat unta, kita ikat kuda, kita kawal dia. Nak gerak ke sini, nak gerak ke sana. Akal mengawal kita untuk bergerak, untuk bertindak dan sebagainya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut hijr yang diertikan dengan akal. Sebab erti asal dari kalimat hijr ialah penghambat, dia kata. Dan akal adalah yang selalu menghambat manusia akan berlaku semahu-mahu sahaja dalam alam ini. Al-akal ialah ikatan. Ayat 5 ini bersifat pertanyaan. Adakah semua ini, adakah pada sumpah-sumpah ini merupakan sumpah bagi orang yang berakal? Itu maksud dia bertanya. Yang dapat diuraikan, dia kata ayat ini bersifat pertanyaan yang dapat diuraikan. Apakah kamu perhatikan semuanya itu, wahai orang yang mempunyai akal? Kamu kena tengok bila Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan malam yang 10, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan ganjil dan genap, semua ini ada bersumpah juga dengan malam yang telah berlalu apabila ia berjalan. Maka semua ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, nak suruh kita berfikir. Untuk apa berfikir? Saya sebut di awal tadi. Sumpah Allah dengan makhluk-makhluk yang besar, dengan makhluk-makhluk yang agung adalah untuk sama ada untuk menetapkan tauhid ataupun untuk mendapat faedah dunia ataupun kedua-duanya. Kalau untuk ayat ni, sumpah-sumpah yang Allah Ta'ala sebut di awal ni, ia kembali kepada dua, iaitu nak menetapkan tauhid. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang mampu untuk menerbitkan fajar. Kita tak mampu nak terbitkan fajar. Kita hanya boleh menunggu fajar terbit. Boleh tak kalau kita nak keluar pada awal pagi tu? Dia kata, lambat pula saya nak keluar awal ni. Saya takut jam. Tak apalah. Saya tekan switch, fajar akan terbit. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana fajar itu bukan kuasa kita untuk terbitkannya. Matahari pun tidak akan mampu tenggelam dengan kuasa kita. Dia hanya tenggelam dengan perintah Allah. Kan kita dah dahaga sangat ni hari ni, banyak terjemur dekat luar, banyak kerja kat luar, buat kerja outstation. Dia kata malam ni lambat sangatlah. Saya putar matahari ni ataupun saya putar bumi ni bagi laju sikit supaya malam muncul. Boleh ke? Tak boleh, tuan-tuan. Tak akan mungkin. Sebab kesemuanya itu bergerak dengan kuasa Allah. Menetapkan tauhid. Allah satu-satunya. Kenapa saya kata gitu? Kerana ada sebahagian daripada golongan sufi yang sesat, golongan tarikat yang sesat. Mereka, sebahagian daripada mereka menyebutkan Allah bila mencipta dunia ni, Allah Ta'ala tinggalkan. Allah Ta'ala tengok sekali je dunia ni. Sehari, seminggu sekali je. Tapi yang lain,
yang akan menguruskannya ialah wali kutub. Apa itu wali kutub? Wali kutub ni wakil yang Allah Ta'ala lantik mereka untuk urus dunia. La wala quwata illa billah. Ini merupakan akidah yang sesat, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan dunia, sentiasa memerhatikan makhluk-makhluk ini. Tak terlepas satu pun. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa mengetahui, sentiasa mengawal, sentiasa memerhati, kerana Tuhan bukan macam makhluk. Kita kalau tengok satu benda, fokus pada satu benda, tak tengok dah benda lain. Allah Azza wa Jal tidak seperti makhluk. Penglihatan Allah tidak terhad. Pandangan Allah menyeluruh. Tidak ada yang gugur di atas muka dunia ni daripada daun-daun yang kering, melainkan semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh kita tengok alam ni. Tengok betul-betul. Tengok keagungan alam. Akhirnya kita akan dapati yang menciptakan adalah Allah. Dan bila makhluk-makhluk ini Allah Ta'ala bersumpah dengannya, kita akan dapati malam itu penting, kita akan dapati fajar itu tidak mampu untuk kita laksanakan dengan sendiri, melainkan ia dengan kudrat Allah. Maka kita akan dapati kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan waktu-waktu ini sebagai tempat untuk kita mendapat ketenangan, sebagai tempat untuk kita mendapatkan rezeki. Adakah kamu perhatikan fajar menyingsing, malam 10, bilangan genap, bilangan ganjil, dan malam pun berlalu, hari pun berganti. Adakah kamu perhatikan semuanya itu untuk melihat betapa besarnya kuasa Tuhanmu dan betapa pula hidup dirimu dalam lindungan yang Maha Esa itu? Maka dapatlah disimpulkan bahawa sumpah-sumpah ilahi dengan memakai makhluk yang ia jadikan itu adalah merangsang akal manusia agar berfikir. Allah Ta'ala suruh kita fikir, melihat alam, kemudian berfikir betapa kerdilnya kita ni, betapa orang kata apa, lemahnya kita ni. Tapi bila kita lemah, tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni ada yang melampaui batas. Walaupun mereka sedar mereka hanyalah makhluk Allah, walaupun mereka tahu mereka ni sebenarnya tak mampu nak buat apa-apa pun, mereka tahu mereka hidup hanya dengan kurnia daripada Allah Azza wa Jal, tapi tetap juga mereka sombong, tetap juga mereka takabur, tetap juga mereka ingkar dan derhaka kepada arahan Allah. Dan insya-Allah kita akan tengok dalam kuliah yang berikutnya, iaitu insya-Allah pada minggu depan, jika keizinan jika diizinkan Allah, kita akan tengok ayat seterusnya setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang hebat untuk kita berfikir, setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang hebat untuk kita rasa kebesaran Allah dan rasa tentang kelemahan diri, ada di kalangan manusia yang menjadi taghut, ada di kalangan manusia yang menjadi sombong, yang menjadi takabur, yang ingkar dan derhaka kepada arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Saya nak tengok soalan dulu. Sebab saya tengok ada banyak soalan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah boleh untuk berdoa ketika sujud dalam bahasa Melayu? Jazakumullahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khair. Saya jawab dulu. Yang pertama sekali, salat ni dia ada disiplin. Dia bukan boleh suka-suka kita. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ketika mana para sahabat bercakap dalam salat, maka Nabi SAW kata, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nabi kata, salat ni tak boleh bercakap-cakap. Tak boleh pun cakap daripada perkataan manusia, tak boleh. Salat ni dia tasbih, takbir dan bacaan Quran. Jadi oleh kerana itu ulama dia bahas panjang juga berkenaan dengan doa ni. Dalam hadis Nabi SAW berdoa. Dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita berdoa dalam sujud. Aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru du'a. Sebab sehampir-hampir manusia pada Tuhannya ialah waktu dia sujud. Perbanyakkan doa. So Nabi suruh kita berdoa. Cuma timbul persoalan, boleh ke doa dalam bahasa Melayu? Jawapannya ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama membenarkan, manakala sebahagian ulama tidak membenarkan.
Jadi kalau ikut pendapat ulama yang tak benar kan, siapa yang berdoa dalam bahasa Melayu waktu sujud batal solat. Tetapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan dibenarkan kerana tidak ada larangan yang khusus. Kerana arahan ataupun kebenaran daripada Nabi SAW clear. Nabi kata, "Summa liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaih." Kan? Kemudian boleh pilih doa-doa apa yang dia suka. So, Nabi suruh perbanyakkan doa. Dan doa ni bukan cakap. Jadi bahasa Melayu tidak membatalkan, insya-Allah. Tapi sebahagian mungkin ada yang rasa, "Ustaz, saya pun tak overconfident, takut batal solat saya nak doa dalam hati boleh Ustaz?" Doa dalam hati pun tak ada masalah. Yang penting berdoa, jangan tak doa. Baik. Soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, kenapakah Imam Bukhari hidup dalam buangan setelah menjawab soalan adakah Quran itu makhluk? Mohon pencerahan. Imam Bukhari dia tak kata Quran itu makhluk. Dia tak kata gitu. Dia kata Al-Quran itu kalam Allah. Lafaz yang kita baca tu makhluk. Lafaz tu makhluk. Maksud bila kita baca suara kita makhluk. Itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Tapi perkataan itu telah dikecam oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dia juga muhaddis besar di zaman dia. Kenapa dia dikecam? Kenapa dia mengecam Imam Bukhari? Kerana Imam Bukhari tidak memberikan jawapan yang konklusif ataupun jawapan yang tegas. Seolah-olah macam Imam Bukhari nak cover-cover. So sebab itu dia tak setuju. Dia kata jawab betul lah. Dan mungkin Imam Bukhari ni ada bau-bau macam nak ke arah Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Jadi sebab itu dia dibuang ataupun dikecam dan dihalau daripada Naisabur pada ketika itu. Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari tokoh ahli sunnah. Ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bilakah malam Al-Qadar bermula? Adakah ia bermula daripada maghrib sampai subuh? Jawapannya betul. Dia bermula daripada maghrib sampailah ke subuh. Jadi maghrib tu dah boleh dah kita buat apa-apa amalan. Ya? Baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ada video asal usul ketupat dikatakan dari Wali Songo di mana petak sarung ketupat lambang dosa-dosa. Adakah kita boleh anggap sebagai mengarut? Yang penting kita makan je lah ketupat tuan-tuan. Tak payah nak tunggulah. Selagi mana tak jelas ada maksiat dalam ketupat tersebut, bukan ketupat curi, ketupat orang bagi dan makan. Tak ada masalah. Ya? Ustaz, bolehkah saya buat jamak takhir asar dan zuhur kalau berada kurang dari 5 hari di rumah di Setiawan yang mana ibu saya menetap tapi rumah atas nama saya. Saya pula bekerja di Kuala Lumpur, anak dan isteri duduk di Ipoh. Dia gini, bagi orang yang keadaan macam tuan ni, para ulama menyebutkan dia kena tengok di mana tempat dia menetap betul. Yang banyak masa dia berada di mana. Kalau tak, kena tengok keluarganya di mana. Kalau tak juga, tak ada juga, kena tengok barang-barang dia berada di mana. Jadi kalau tengok keadaan ni, rumah yang tuan duduk, rumah yang ada di Setiawan tu telah pun tidak menjadi rumah tuan lah. Kalau tengok di sini lah, ya, tak jadi rumah tuan. Rumah tuan sebenarnya rumah yang lain. Rumah di mana ada anak dan isteri itulah kot. Tapi ni kena tengok di mana yang menetap lama. Kalau tengok ni macam Kuala Lumpur ni kan. Tapi di Setiawan tu bukan lagi lah. Di Setiawan tu bukan menjadi rumah. Macam saya lah, saya ada rumah di Tanjung Malim tapi rumah tu saya sewakan. Jadi saya tak ada rumah lah sebenarnya. Sebab saya duduk di Perlis dah sekarang. So, saya adalah orang Perlis. Bila sampai ke Perlis, saya tak boleh jamak takhir dah. Ya? Baik. Ustaz, ana nak tanya satu hadis yang boleh melambatkan solat Isyak. Adakah hadis itu sahih? Hadis sahih. Nabi SAW kata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril Isya ila thuluthil lail." Atau kama qala. Nabi kata, kalau tidak kerana aku menyusahkan umat aku akan arahkan mereka untuk bersalat Isyak, lewatkan Isyak sehingga sepertiga malam. Sepertiga malam. Macam nak tahu sepertiga malam? Daripada maghrib sampai ke subuh, bahagi 3. Ya? Itu waktu Isyak. Cuma ulama beza pendapat. Afdal Isyak ni lewat ke ataupun awal? Sebahagian kata lewatkan. Sebahagian kata awalkan. Kerana Nabi SAW banyak salat awal. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang saya pegang, yang saya cenderung padanya ialah kalau kita boleh salat Isyak lewat dengan berjemaah dan lewatkan. Kalau tak boleh, awalkan. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Betul ke afdal lewat solat zuhur? Tak. Solat zuhur boleh dilewatkan kalau terlalu panas, iaitu pada negara-negara yang terlalu panas seperti Arab. Boleh dilewatkan, tapi afdal diawalkan.
Kalau semasa solat zuhur yang dilakukan semasa waktu asar iaitu jamak takhir. Tiba-tiba azan maghrib, bolehkah diteruskan jamak takhir zuhur tersebut? Okey, ini jangan diamalkan ya. Bagi sesiapa yang melewatkan solat ya, sehingga masuk waktu, contohlah dia jamak takhir, masuk waktu maghrib, sedangkan dia sedang solat zuhur. Kena tengok. Kalau dia dapat satu rakaat dalam solat dalam waktu asar, maka solat zuhur tu dikira tunai ya. Tapi kalau tak dapat satu rakaat, maksudnya dia tak selesai lagi sujud yang kedua tu, dia tak bangun lagi pada sujud yang kedua, tiba-tiba azan, solat tu menjadi solat qada dan dia berdosa kalau dia tinggalkan tanpa uzur. Kalau dia tertidur tak apa. Tapi kalau dia sengaja lewatkan, maka dia berdosa dah. Dosa besar. Ya, kena taubat dah. Qada dan taubat. Wallahu alam. Jadi saya rasa itulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Datin Alia, Datuk Zack dan seluruh tim Tafakur Fiddin dan semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Minta maaf saya selalu disconnect kerana internet kat sini tak kuat pula. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jika ada waktu dan masa, jika ada umur. Saya berhenti di sini dulu. Minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.